Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak pelajar cikgu. Okey, cikgu adalah Cikgu Nina. Okey, kamu semua kenalkan cikgu yang mengajar kamu. Okey, pada hari ini, pada kelas hari ini, kita akan teruskan kita punya pembelajaran dalam bab 2, pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman, iaitu 2.1, pengurusan sumber keluarga. Okey. Okey, kita punya objektif pembelajaran kita pada kelas kali ini adalah dapat menyeláraikan kategori, jenis dan contoh sumber keluarga, menerangkan kepentingan pengurusan sumber keluarga dengan betul, menghuraikan faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber yang berkesan. Okey, cikgu terangkan iaitu apa itu sumber keluarga? Apa itu sumber? Sumber adalah bahan atau punca yang ada pada diri dan persekitaran individu dan keluarga. So, yang kamu kena faham, sumber ni adalah bahan atau punca yang ada pada kita sendiri atau sekeliling kita, persekitaran individu dan keluarga. So, sumber ni adalah terhad. Okey. Dan sumber keluarga kita terbahagi kepada dua, iaitu sumber manusia dan sumber bukan manusia. Okey. Apa itu sumber manusia? Sumber manusia adalah sumber yang terdapat pada diri individu yang boleh digunakan. Maksudnya, ia adalah yang berkaitan dengan kita, dengan manusia. Okey, contohnya jenis-jenis dia adalah seperti satu, masa. Okey, seperti maksudnya kita sendiri mempunyai 24 jam sehari kan. So kita gunakan sumber masa kita untuk manfaatkan bersama keluarga kita. Itu adalah salah satu jenis sumber keluarga, iaitu masa. Hal ini disebabkan tak semua keluarga mempunyai 24 jam bersama keluarga. Ada keluarga, ada institusi keluarga yang mak ayahnya bekerja, dan bila balik rumah je anak-anak tidur. So, masa bersama anak tu kurang. So, hanya spend time bersama anak adalah pada hari hujung minggu. So, masa tu adalah sumber keluarga. Okey, faham? Okey, yang kedua iaitu pengetahuan. Pengetahuan ini sebagai contohnya adalah pakar nutrisi. Maksudnya, pengetahuan yang ada pada ahli keluarga tersebut. Ia adalah sebagai sumber keluarga tersebut. Okey, contohnya lah pengetahuan yang ada pada seorang kakak yang pandai memasak ke kan. So, dia akan bantu keluarga dia, membantu keluarga untuk uruskan bantu mak ayah yang bekerja kan. So, peranan kakak tu akan akan mengambil alih lah, membantu mak ayah untuk masak ke, menjaga adik dia ke. So, ia pengetahuan yang ada pada individu tersebut. Okey, seterusnya adalah tenaga. Tenaga adalah keupayaan melakukan aktiviti. So, sumber manusia bagi tenaga, contohnya tenaga yang ada pada kita, tenaga untuk bergerak, tenaga berjalan atau pergi buat aktiviti apa. Itu adalah sumber keluarga yang dapat digunakan lah. Sebagai contohnya, sumber tenaga mak atau ayah atau nenek atau atuk dapat membantu menjaga kita ketika mak ayah kita pergi bekerja. Itu kita punya sumber tenaga yang membantu
untuk menjaga. Itu adalah salah satulah. Ya. Dan yang kedua, yang seterusnya adalah kemahiran. Kemahiran ini adalah macam contohnya kemahiran menjahit, memasak, bertukang. So, dengan adanya kemahiran pada diri kita, kita dapat gunakan kemahiran tersebut untuk bantu keluarga kita. Okey, sebagai contohnya lah kemahiran kita dalam kita pandai berbisnes, kita pandai berniaga online. So, kita gunakan kemahiran yang ada tu, kita bantu keluarga kita, bantu untuk menjana, mendapatkan kewangan kan. Bantu dapatkan duit, dia dapat bantu ringankan beban-beban keluarga kita. Itulah salah satu. Kemahiran yang seterusnya adalah menjahit. Okey, kita pandai menjahit. So, kita boleh ambil upah menjahit. So, ia adalah salah satu sumber tenaga. Sumber kemahiran. Sumber keluarga yang di bawah kemahiran. Okey. Dan seterusnya adalah sikap dan juga minat dan kebolehan. Okey. Dan seterusnya, sumber bukan manusia terbahagi kepada 4, iaitu infrastruktur, harta benda, wang dan kemudahan masyarakat. Okey, untuk infrastruktur ini, contohnya jalan raya bekalan elektrik. So, kita dapat gunakan infrastruktur seperti jalan raya bekalan elektrik untuk kita memudahkanlah kita, maksudnya kita lebih senang nak guna jalan raya kan. Kita dapat menggunakan jalan raya untuk memudahkan kita pergi sekolah semua itulah. So, infrastruktur jalan raya bekalan elektrik ia adalah salah satulah. And then yang seterusnya harta benda. Kita mempunyai rumah, kereta. So, ia dapat dijadikan sebagai sumber keluarga. Dan seterusnya wang dan juga kemudahan masyarakat. Okey, seterusnya adalah pengurusan sumber keluarga dan kepentingan. Sebab apa pentingnya pengurusan sumber keluarga ni? So, setiap keluarga tu seharusnya tahu kepentingan untuk uruskan sumber keluarga dengan cara yang betul. Ia adalah untuk mewujudkan persefahaman dan mengurangkan konflik. So, dia dapat bantu keluarga kita untuk elakkan konflik keluarga atau berlaku persalahfahaman kan. Sebagai contohnya lah kan, contohnya cikgu boleh bagi ibu bapa boleh bertolak ansur kepada anak-anak yang minat dalam bola sepak. So, sebagai ibu bapa seharusnya membantu untuk, maksudnya tak halang anak-anak untuk mengejar minat dia. So, dia dapat mewujudkan kebahagiaan dan juga dapat mengelakkan konflik. Anak bahagia, ibu bapa pun bahagia. So, peranan ibu bapa tu penting dalam menguruskan sumber keluarga dengan cara yang betul. Okey. Yang kedua iaitu menambahkan pendapatan keluarga dan mengurangkan pembaziran. So, ini sebagai contohnya lah kan, menambahkan pendapatan. Okey, di bawah anak-anak atau isteri kan, dia mempunyai kemahiran dalam menjahit, memasak. So, dia dapat membantu suaminya atau ayah kita untuk mencari pendapatan, dan so dia dapat menambahkan pendapatan keluarga. Okey. Dan yang ketiga adalah mencapai matlamat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. So, kita uruskan sumber keluarga ni dengan cara yang betul, kita dapat capai matlamat apa yang kita nak, dan kita juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Betul. Okey. Seterusnya. Okey, sebab apa? Faktor-faktor mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. Faktor yang ni mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. So, ada 5 faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. Okey, yang pertama adalah saiz, komposisi dan kitaran hidup. Ini maksudnya
kita punya bilangan ahli keluarga kita. Keluarga yang banyak, sumber kewangan menjadi terhad berbanding keluarga yang kecil. Sebagai contohnya, keluarga yang ahli dia ramai kan. So, contoh macam ayahnya adalah pendapatan, keluarga A pendapatan sebanyak 2,000, mempunyai anak seramai 6 orang. So, dia punya bilangan anak atau adik-beradik adalah banyak kan, keluarga banyak. So, sumber kewangan dia adalah terhad berbanding keluarga B yang yang gajinya adalah 5,000 tetapi anaknya adalah 2 orang. So, sumber kewangan bagi anak-anak dia ni lebih banyak lah kan. So itulah kita punya faktor dia lah. Dalam pengurusan sumber keluarga, kita kena tengok juga kepada sas komposisi dan kitaran hidup. Yang kedua adalah taraf sosial ekonomi keluarga, iaitu sumber pendapatan tinggi lebih senang mengurus sumber. Maksudnya macam cikgu cakap tadi kan, taraf sosial ekonomi keluarga yang pendapatannya adalah 5,000 adalah lebih senang nak uruskan sumber keluarga ni berbanding dengan keluarga B yang mempunyai pendapatan hanyalah 2,000. So ia adalah salah satu faktor lah, iaitu taraf sosial ekonomi keluarga. So keluarga A ni akan mengamalkan amalan atau sikap seperti tahap sosial ekonomi keluarga tersebut. Kalau kehidupan dia lebih lebih kepada kemewahan, so dia akan hidup dalam kemewahan. Tetapi kalau dia dididik dalam cara yang sederhana atau biasa-biasa, so dia punya hidup dia juga adalah secara biasa. Gaya hidup dia juga adalah secara sederhana. Seterusnya adalah lokasi tempat kediaman, kemudahan dan persekitaran. Lokasi tempat kediaman ni, ada keluarga yang tinggal di kampung, ada juga yang tinggal di bandar. So, kedua-dua keluarga ni mempunyai dua perbezaan lokasi tempat kediaman. Untuk keluarga A, dia tinggal di bandar, dan keluarga B dia tinggal di kampung. Keluarga A dia mempunyai kemudahan yang lebih banyak lah kan, seperti dia ada kemudahan LRT, kemudahan komputer, internet yang baik, semua tu. So ia lebih lokasi tu penting lah juga kan, untuk nak tahu nak urus cara nak pengurusan sumber keluarga tu, faktor-faktor lah. Kedua tu, keluarga B dia hidup di kampung, so dia punya gaya hidup dia juga adalah seperti di kampung. Yang seterusnya adalah taraf pendidikan keluarga. Bijak mengurus sumber. Untuk keluarga A yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan lebih bijak dalam menguruskan sumber keluarga mereka. Manakala untuk keluarga B, hidupnya yang miskin, akan menguruskan sumber keluarga tu dengan cara yang tidak sistematik lah. So ia juga tengok kepada taraf pendidikan keluarga tersebut. Dan yang terakhir adalah sikap dan amalan pengurusan, iaitu kita punya sikap kita sendiri, cara kita menguruskan kita punya pengurusan sumber keluarga. Dan keluarga yang mengamalkan sikap positif dalam usaha meningkatkan pengurusan sumber berpeluang bergerak ke hadapan berbanding dengan keluarga yang berfikiran pesimistik. So dia punya pemikiran sebuah keluarga tersebut, sama ada dia jika dia mempunyai fikiran yang positif, dia akan terapkanlah dalam keluarganya adalah berfikiran positif. So faham kan? So dia ada 5 faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga, iaitu yang pertama, saiz, komposisi dan kitaran
hidup. Yang kedua, taraf sosial ekonomi keluarga. Yang ketiga, lokasi tempat kediaman. Yang keempat, taraf pendidikan keluarga. Dan yang kelima adalah sikap dan amalan pengurusan. So, jika dalam exam nanti atau ujian kamu, jika ditanya apakah faktor mempengaruhi pengurusan sumber keluarga, maka kamu perlu jawab kelima-lima ni lah. Depend juga kepada soalan nak berapa faktor. Jika dia minta 5, kamu nyatakan 5 yang cikgu bagi tahu ni. Okey, faham? Alright. So, itu sahaja daripada cikgu. Kita sambung next kelas. Kita pada hari lain. Dan kita masuk topik lain iaitu cabaran pengurusan sumber keluarga. Okey. Setakat ni, kamu faham kan apa yang cikgu terangkan? Iaitu kita dah belajar. Kita dah belajar daripada yang pertama iaitu struktur, fungsi dan peranan keluarga. Kita ada 4 jenis keluarga. Okey, iaitu keluarga nuklear, keluarga induk, keluarga poligami, keluarga luas. Okey, yang kedua kita juga belajar mengenai fungsi keluarga dan peranan ahli keluarga tersebut. Setiap peringkat-peringkat tersebut ada peranan masing-masing yang perlu dijalankan. Dan seterusnya, kita belajar juga tentang jenis sumber keluarga. Kita ada 2 iaitu sumber manusia dan juga sumber bukan manusia. Dan yang seterusnya iaitu kepentingan sumber keluarga. Maksudnya sebab apa pentingnya kita nak uruskan sumber keluarga tu dengan cara yang betul. Okey. Dan akhir sekali adalah pengurusan sumber keluarga berkesan atau faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Jika tidak faham atau ada pertanyaan, sila tanya terus kepada cikgu. Cikgu akan menjawabnya dengan akan membantu kamulah untuk memahami subtopik yang kamu tak faham. Okey? So, sekian, terima kasih.